Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera Cik ucapkan kepada semua murid yang akan mengikuti kelas cikgu pada hari ini. Baiklah, kita akan teruskan kepada kaedah seterusnya. Untuk kelas kali ini, kita akan belajar untuk menguasai kemahiran mendengar dan bertutur. Cikgu yakin murid-murid telah pun mendengar maklumat yang telah disampaikan sebentar tadi. Namun begitu, murid-murid boleh baca bersama cikgu sekali lagi untuk kita kukuhkan lagi pengetahuan atau pemahaman kita terhadap teks yang diberikan. Namun sebelum itu, mari kita lihat dulu soalan atau arahan yang diberikan. Dengan isu yang disampaikan dengan teliti, kemudian sampaikan maklumat tentang cara mencegah jenayah ragut dengan menggunakan ayat yang gramatis. Baiklah, jadi murid dikendaki mendengar, kemudian perlu menyampaikan respon secara lisan. Jadi murid, secara lisan maksudnya kita perlu tidak boleh menulis. Kita perlu menyampaikan dengan apa saja yang kita lihat. Jadi, kita perlu bahagikan pemberian respon kita secara lisan kepada dua, iaitu lisan dan isi, pendahuluan dan isi. Jadi, mula-mula kita kena ada sedikit pendahuluan untuk memberi gambaran kepada pendengar apa yang akan kita sampaikan, kemudian baru kita letakkan isi. Jadi, apa isi yang diberikan? Jom kita baca sama-sama. Ragut atau tindakan merampas harta benda milik orang lain seperti beg tangan, rantai emas, telefon bimbit merupakan suatu jenayah. Jenayah ini perlu dipandang serius kerana akibatnya bukan sahaja menyebabkan kerugian dan kecederaan, bahkan juga kematian. Oleh hal yang demikian, orang ramai perlu berhati-hati ketika berada di tempat-tempat yang berkemungkinan menjadi sasaran peragut. Berikut merupakan sebahagian panduan yang boleh diamalkan bagi mengelakkan diri anda daripada menjadi mangsa ragut. Baiklah, jelas? Jadi, kita akan diberikan maklumat tentang panduan untuk mengelakkan diri daripada menjadi mangsa ragut. Jadi, panduan-panduan inilah yang akan kita gunakan untuk memberi respon secara lisan kepada rakan-rakan. Baiklah, kita lihat apakah isi yang telah diberikan. Yang pertama, gunakan jalan yang betul. Jalan yang selalu dilalui orang ramai. Elakkan meletakkan beg tangan atau barang berharga di dalam bakul membeli belah atau di atas kaunter semasa buat pembayaran. Seterusnya, silangkan beg tangan anda di bahu dan berjalan di sebelah kanan jalan. Berjalan di atas kaki 5 kedai supaya dapat mengelakkan diri daripada diragut oleh pembonceng motosikal. Elakkan daripada berjalan sendirian di kawasan sunyi, dan jika ada orang yang mencurigai mengekori anda, cuba menuju segera ke tempat yang ada ramai orang. Elakkan memakai barang kemas berlebihan, termasuk memakaikan anak-anak dengan barang kemas. Jadi ada 6 isi atau 6 panduan yang diberikan. Keenam-enam panduan inilah yang perlu dihuraikan, yang perlu diberikan respon secara lisan oleh murid-murid di hadapan kelas. Jadi, secara lisan, bagaimana kita nak bina ayat secara gramatis, secara mentalis? Bagaimana kita nak bina ayat secara gramatis, secara mentalis? Senang. Kita perlu menggunakan kaedah, bina pendahuluan dan bina isi. Pendahuluan, cikgu dah membantu. Cikgu ada satu pendahuluan yang boleh membantu murid-murid. Okey, ini pendahuluan yang cikgu beri. Ragut merupakan suatu jenayah yang sudah tidak asing lagi buat masyarakat pada hari ini. Oleh itu, kesedaran tentang jenayah ragut ini penting demi menjaga keselamatan kita di tempat awam. Jadi, ini ialah pendahuluan yang cikgu beri. Murid-murid boleh menggunakan pendahuluan tersendiri. Apa-apa ini pendahuluan diterima sebab secara lisan, secara lisan idea kita mesti mencurah-curah untuk memberikan definisi tentang apa itu ragut boleh, apa kesan ragut, tak ada masalah, kita boleh buat apa saja semasa kita buat respon secara lisan. Ini adalah cadangan daripada cikgu. Okey, ragut merupakan suatu jenayah yang sudah tidak asing lagi buat masyarakat pada hari ini. Oleh itu, kesedaran tentang jenayah ragut ini penting demi menjaga keselamatan kita di tempat awam. Jadi itu yang cikgu bagi idea. Murid-murid boleh buat lebih dari itu, cikgu yakin. Baiklah, jadi kita pergi pada isi. Semasa kita memberikan isi, kita dah ada isi. Kita tengok isi kita. Isi yang diberikan ni semua isi-isi yang dah lengkap ayat-ayatnya. Jadi kita tidak perlu lagi mengubah ayat tersebut untuk mengolah kepada ayat yang baru. Tak perlu. Sebab kesemua ayat-ayat ini adalah ayat-ayat yang gramatis. Cuma murid-murid, masalahnya di sini ialah ayat-ayat ini dibina secara berasingan. Gunakan jalan yang selalu dilalui orang ramai, yang pertama. Kemudian, elakkan meletakkan beg tangan atau barang berharga dalam bakul, membeli belah atau di atas kaunter semasa buat pembayaran. Jadi murid-murid, bagaimana kita nak pastikan keenam-enam ayat ini kita gunakan semasa kita memberi respon, tetapi dengan ayat yang gramatis. Jadi untuk memastikan keenam-enam ayat ini digabung jalin menjadi satu perenggan yang gramatis.
ada koheren dan kohesi. Jadi kita perlu menggunakan penanda wacana. Penanda wacana inilah yang akan menggabungkan, akan memurnikan ayat-ayat kita agar nampak cantik di dalam pembentangan secara lisan kita nanti. Baiklah. Jadi kalau kita lihat kat sini, antara, bila kita mulakan yang pertama, isi yang pertama, kita mulakan dengan antara lah. Okey. Antara, okey, cikgu tulis kat sini Contoh di sini. Baik. Antara cara mencegah jenayah ragut ialah kita perlu ambil je ayat terus. Menggunakan jalan yang selalu dilalui orang ramai. Macam cikgu cakap, ayat yang diberikan ialah ayat yang gramatis. Cumanya dia tidak bersambung di antara satu sama lain. Jadi, penting untuk kita masukkan penanda wacana sebagai penyambung kepada isi-isi yang kita berikan. Jadi, ini penanda wacana yang pertama. Baik, bagaimana kita nak masukkan penanda wacana kedua? Baik, ada banyak penanda wacana di sini dan ada ayat kedua. Kita nak cikgu nak masuk ayat kedua. Elakkan meletakkan baik tangan, ayat kedua cikgu. Namun begitu, cikgu nak jadikan ia ayat yang baik, ayat yang berkesinambungan. Jadi, cikgu menggunakan penanda wacana. Jadi, murid-murid boleh pilih mana-mana penanda wacana yang ada di sini. Baik, boleh pilih untuk cikgu. Baik, cikgu rasa cikgu nak guna selain itu. Selain itu, elakkan meletakkan beg tangan atau barang berharga di dalam bakul, membeli belah atau di atas kaunter semasa membuat pembayaran. Jadi ini ialah ayat cikgu yang kedua. Ayat cikgu yang kedua untuk buat respon. Jadi semasa kita beri respon di hadapan rakan-rakan, kita akan buat macam ni. Contoh, cikgu bagi contoh. Baiklah rakan-rakan, sebagai respon kepada teks yang telah dibacakan, saya akan memberi respon dari aspek berikut. Ragut merupakan suatu jenayah yang sudah tidak asing lagi buat masyarakat pada hari ini. Nampak? Cikgu buat respon. Oleh itu, kesedaran tentang jenayah ragut ini penting demi menjaga keselamatan kita di tempat awam. Okey, ayat kedua untuk cikgu memberi gambaran pendahuluan kepada rakan-rakan. Baiklah, kemudian cikgu akan bergerak kepada isi ataupun respon cikgu. Respon utama cikgu. Antara cara mencegah jenayah ragut ialah kita perlu menggunakan jalan yang selalu dilalui oleh orang ramai. Selain itu, elakkan meletakkan beg tangan atau berharga atau barang berharga di dalam bakul membeli belah atau di atas kaunter semasa membuat pembayaran. Nampak? Cikgu buat satu lagi untuk murid-murid. Cara yang lain atau cikgu menggunakan atas ni ialah malah. Cikgu gunakan malah. Cikgu guna ayat ketiga malah. Silangkan, kita perlu menyilangkan beg tangan di bahu. Jangan menggunakan anda. Kita gunakan beg tangan di bahu. Di bahu dan berjalan di sebelah kanan jalan. Jadi cikgu dah buat 3 ayat. Jadi murid-murid, cikgu rasa murid-murid dah mudah faham apa yang cara nak buat. Kita hanya gabungkan saja menggunakan penanda wacana yang telah cikgu berikan. Jadi murid-murid, ini masanya untuk murid-murid membuat lagi 3 isi untuk digabungkan menjadi satu teks respon yang sangat baik. Gunakan, banyak lagi cikgu selesai kat sini, banyak lagi yang cikgu sediakan. Jadi murid-murid perlu buat, gunakan saja penanda wacana ini untuk bantu murid-murid untuk memberi respon kepada rakan-rakan terhadap isu ragut. Jadi cikgu dah buat 3 ayat, tinggal lagi 3 ayat yang murid-murid boleh buat. Baiklah murid-murid, di sini saja untuk kelas kita hari ini. Cikgu harap murid-murid dapat selesaikan tugasan kita pada hari ini dengan sangat baik dan beri respon yang baik kepada rakan-rakan di kelas. Itu saja dari cikgu untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.